Saya tahu ada juga yang jenis beli yang tak ada lesen tapi memang tekad tak nak kongsi langsung gambar video tu semua. Itu atas risiko masing-masing. Selagi mana tak ada orang buat aduan, rezeki tak kena apa-apa dengan perhitian lah. Tapi kalau data kena, dahsyat. Dahsyat kesannya. Okey semua, Assalamualaikum. Bertemu lagi dalam video Abah Sulkata. Yang belum tekan subscribe tu, tekan butang subscribe, tekan butang loceng. Maaf ya, saya kat kereta ayah saya ni. Okey, tekan butang loceng dan tekan butang subscribe. Video kali ni, dalam topik kali ni, saya nak bercerita tentang lesen. Macam mana nak apply lesen, macam mana nak mohon lesen, apa yang berlaku tak ada lesen, apa masalah dah beli tak ada lesen. Semua tu kita akan bercerita tentang lesen dalam video kali ni. Let's go! Saya mulakan soalan pertama. Macam mana nak mohon lesen? Okey, ini soalan yang paling bagus lah, macam nak mohon lesen. First, kita dah ada dua cara dah. Satu, kita boleh pergi ke Jabatan Perkhidmatan. Kedua, kita boleh register atas talian dekat dalam website. Okey. Kalau di atas talian tu, bila kali pertama memang kena register dulu lah. Register nama semua, bagi detail. Lepas tu, submit permohonan. Bila permohonan dah lulus nanti, perkhidmatan akan hantar email. Dan perkhidmatan hantar email, bawa pergi kepada perkhidmatan dan bayar harga lesen nanti. Tapi proses tersebut bergantung atas nasib lah. Yang kedua, pergi kepada Jabatan Perkhidmatan mengikut tempat masing-masing. Kalau macam saya kat Melaka ni, saya pergi dekat MITC Melaka tu. Setiap negeri ada tempat masing-masing dia. Pergi kepada Jabatan Perkhidmatan yang saya sangat suka, yang saya sangat galakkan pada yang baru nak bermula, pergi terus kepada Jabatan Perkhidmatan. Sungguh tak tipu. Walaupun ada yang kata, bang, tak payah pergi perkhidmatan, senang buat online saja. Betul, tak tipu. Tapi kalau kali pertama, saya sangat galakkan pergi kepada perkhidmatan, buat terus dengan mereka dekat kaunter, tunggu 30 minit hingga sejam, dan mereka akan beritahu lah, ni okey ke ni tak okey ke, apa yang perlu ditambahbaiki ke, kena tambah surat dokumen lagi ke semua. Pergi pada perkhidmatan, lepas tu tunggu dalam 30 minit, sejam dah dapat lesen. Tapi sebelum tu kena tahu, antara benda-benda dokumen yang perlu disediakan adalah satu, salinan bil api atau bil air, salinan IC kena photostat, salinan receipt tu kena bawa. Ada perkhidmatan yang nak receipt original, ada perkhidmatan yang receipt photostat pun dia tak kisah. Benda tu semua kena bawa, pergi kepada perkhidmatan, tunjuk pada mereka, tunggu 30 minit, dah siap lesen. Selesai satu bahagian. Okey, sambung lagi soalan tentang lesen. Maaf kita ni entry sikit, saya nak ubah balik kereta ni. Tapi tu bukan cerita kita nak bercerita tentang lesen. Okey. Tadi saya dah cerita pasal macam mana nak mohon lesen. Ada dua pilihan, online ataupun pergi terus kepada Jabatan Perkhidmatan. Paling okey pergi Jabatan Perkhidmatan. Nanti dah dapat lesen, setahun selepas tu barulah pergi sambung semula lesen tersebut di atas talian online. Kali pertama sahaja pergi ke kaunter. Soalan kedua, berapa harga lesen untuk Sulkata? Okey, first kena tahu, lesen untuk Sulkata ni perlu disambung setiap tahun. Maksudnya tak ada istilah nak sambung 3 tahun ke 5 tahun ke, tak ada. Dia ikut macam kita punya insurans kereta ataupun lesen kereta setahun sekali. Tapi kalau lesen kereta ikut IC kita, birthday. Tapi kalau Sulkata pula, ianya mengikut kepada bila kita register. Contohlah, ada 10 ekor. 10 ekor tu didaftarkan pada bulan yang berbeza. Bulan 1, bulan 2, bulan 3, bulan 4, bulan 5. Maksudnya tahun depan tu pula nanti 10 ekor tu semua nanti kena sambung semula mengikut bulan. Dia sedikit leceh dan sedikit memenatkan lah kat situ. Tapi untuk harga lesen dia tak mahal dan tak murah. Adalah tak mahal tak murah. Pelik soalan tu. Tak mahal saja, RM5 setahun. Setiap tahun bayar balik RM5 kepada perkhidmatan. Selesai. Okey, sambung lagi tentang lesen. Tadi kita bercerita tentang macam mana nak mohon lesen. Kedua, macam mana nak bayar harga lesen, berapa ringgit semua. Dan ketiga, sedap bau limbah perut ni. Come on, man. Ketiga, soalan tentang lesen ni adalah tentang, bang, menjadi kewajipan ataupun tidak wajib untuk ada lesen. Okey. First kena tahu, haiwan-haiwan eksotik ni kebanyakan di Malaysia ni memang dikenakan lesen. Memang ada lesen mengikut undang-undang. So, ikutlah undang-undang yang telah dibuatkan. Nak buat macam mana? Dah benda kena lesen. Okey, jadi ianya adalah dijatuh kepada akta wajib. Memang wajib. Kalau tak ada tu memang bermasalah. Tapi, tapi ada je yang kedai jual tak ada lesen. Ada je individu jual yang tak ada lesen. Tak apa ke tak beli? Tak apa ke kalau beli? Kalau tanya saya, personal jujur, saya tak galakkan beli, jujur. Sebabnya sekarang ni zaman media sosial, mungkin saya tak macam tu. Sebabnya saya tahu kalau saya beli satu-satu benda tu, kadang kita seronok nak berkongsi. Anak kita main dengan Sulkata, anak kita bagi makan Sulkata. Kita pun ambil gambar, rakam video, kita pun post kat media sosial. Kita pun atas dasar rasa seronok. Benda tu biasa sebab ada anak semua. Tapi kita pula post benda yang dilindungi, benda yang ada lesen. So jadi dengan cerita, kita punya kawan-kawan ke, saudara mara ke yang tak puas hati dengan kita nanti, habis.
dia pun mengambil gambar ataupun dia call perkhidmatan ke, dia beritahu jiran saya sebelah ni ataupun kawan saya sebelah ni yang saya kenal ni dia bela sukata, tapi saya tak pasti ada lesen ke tak ada lesen. Perkhidmatan pun datang rumah, lain cerita, lain jadi. Tapi saya tahu ada juga yang jenis beli yang tak ada lesen tapi memang tekad tak nak kongsi langsung gambar video tu semua. Itu atas risiko masing-masing. Selagi mana tak ada orang buat aduan, rezeki tak kena apa-apa dengan perkhidmatan lah. Tapi kalau data kena, dahsyat. Dahsyat kesannya. Holy Jesus. What is that? What the f*** is that? Jadi, bila kita beli yang tak ada lesen, kita memang ada satu risiko tak boleh nak kongsikan sangat momen-momen ataupun kenangan-kenangan sangat-sangat indah kita bersama sukata. Sukata ni makan, sukata ni terkencing, sukata ni berak, sukata ni gaduh. Semua tu seronok sebenarnya. Kita pun kadang-kadang nak juga share kat IG kita, kat TikTok. Semua tu biasalah. Tapi kalau tak ada lesen, jangan dah buat benda tu semua. Sebab kita tak tahu siapa yang tak suka pada kita. Okey. Jadi, menjawab lagi soalan tentang bang. Okey, saya beli yang tak ada lesen. Tapi saya nak buat balik lesen. Maksudnya, apakah risiko saya? Soalan macam ni lah. Ada itu yang bagi soalan, bang, saya dah terbeli sukata yang tak ada lesen. Macam mana saya nak dapatkan lesen tu semula? Okey, first kena tahu memang ianya bahasa mudahnya lah. Susah nak dapat. Saya pernah pergi perkhidmatan awal-awal dulu. Masa tu saya beli kepada individu. Ni awal-awal cerita dulu. Saya tak pernah cerita kat media sosial lagi. Salah saya tak tahu benda tu. Saya beli pada individu. Individu tersebut pula kata dia dah ada lesen. Saya belilah. Rupa-rupanya dengan perkhidmatan ni, orang tu dah ada lesen sekalipun, ianya tak semudah itu untuk tukar nama. Maksudnya saya tak boleh beli pada pihak A tukar nama pada B dengan senang macam tu. Pihak A perlu keluarkan surat, pihak A perlu bagi tahu sebab kenapa nak serahkan sukata ni kepada saya. Dia tak boleh ada istilah jual beli, dia kena serahkan kepada saya. So kat situ perkhidmatan kata kalau kawan tu ataupun yang orang jual tu tak nak keluarkan resit, tak nak keluarkan surat, pulangkan balik semula sukata. Saya ikut nasihat perkhidmatan pada masa tu sebab panas. Masa tu kali pertama memang tak ada pengalaman sangat. So saya pun pulangkanlah sukata tersebut. Jadi macam mana kalau yang dah terbeli, call perkhidmatan, tanya mereka semua saya dah terbeli macam mana. Ada kadang-kadang perkhidmatan akan minta advice. Dia kata perkhidmatan nasihatkan kita pergi kedai, semula minta isi. Kalau dapat kedai yang melayan, alhamdulillah baguslah. Kalau tak dapat kedai yang melayan lagi ataupun kalau tak dapat individu yang melayan, memang jenis yang tak ada lesen, pandai jawab lah. Memang bahasa mudahnya, dia punya penyelesaian dia adalah pulangkan semula sukata tersebut. Bau dia sedap. Pulangkan sukata tersebut ataupun dia ada cara baik dan cara jahat lah. Ni saya cerita cara yang tak baik, yang tak mengikut disiplin undang-undang. Tapi jangan ikut cara ni, salah. Perkhidmatan boleh tahu kalau kita buat cara ni, iaitu dengan kita mencari sukata-sukata yang dah mati. And I've decided that I want to die. Betul. Maksudnya kalau ada kawan kita bela ke, kedai bela ke, sukata tu dah mati, dia nak jual lesen atas sukata mati, pindah kepada sukata kita. Benda tu boleh buat tapi hati-hati sebab biasanya benda tu semua dah ada lesen, ada register IC nombor kita semua. So pandai-pandai hiduplah nanti. Okey semua. Maaf semua saya tengah kepanasan ni. Allahuakbar. Okey jom. Menjawab lagi soalan tentang lesen. Okey, tentang lesen ni lagi apa? A few moments later. Okey, risiko bela ataupun beli sukata tak ada lesen. First kena tahu beli kat mana, kedai ataupun individu. Kebiasaannya kalau beli sama individu biasanya memang tak ada lesen. Itu benda biasalah. Memang ramai individu ataupun memang banyak individu yang menjual tanpa lesen. Tapi kalau kita beli kepada kedai, kena ingat satu benda. Kedai akan keluarkan satu resit. Resit tu bukanlah menandakan lesen. Resit tu adalah, kat resit tersebut nanti ada dua jenis resit. Ada kedai yang ada dapat panel untuk menjual, maksudnya dia ada lesen breeder penternak. Biasanya resit, nanti dalam resit mereka akan keluarkan nombor baki stok semua, ada berapa balance sukata yang mereka ada semua. Resit tersebut maksudnya kedai tu memang ada lesen. So resit yang dikeluarkan oleh kedai tadi, pergilah kepada perkhidmatan untuk submit. Tapi kalaulah bismillahirrahmanirrahim, kalaulah beli yang pada individu semua tu, maaflah, itu memang atas WhatsApp sahaja, atas perbualan, memang takkan dapat semua tu, memang takkan dapat lesen. Jadi risiko bila tak dapat lesen adalah satu, kalau kantoi ada orang buat aduan, ada orang report ke apa semua, jawab dia, denda pertama dengan minimum ataupun pada harga yang sama adalah RM50,000 denda. Nampak ke suka tak tengah makan bawah ni? Okey, denda RM50,000. Maaf sedikit iklan. RM50,000 adalah denda jika tiada lesen. Itu baru denda. Dan RM50,000 tu pula ada yang kata ikut per ekor lah, ada yang kata bismillahirrahmanirrahim, ada yang kata RM50,000 tu sekali lamsam lah. Dia banyak cerita lah.
Tapi kalau tanya saya, RM50,000 tu sebenarnya tak cukup menakutkan lagi. Dia ada satu penjara 24 jam. So betul. Penjara 24 jam bukan lock up. Lock up ni kita duduk balai polis 24 jam kita dah keluar. Penjara ni memang panjang cerita dia. IC kita rosak, nama kita rosak, memang tak bagus lah. So, benda ni bukan tak berlaku, memang biasa berlaku. Sebulan 1-2 ambush, sebulan 1-2 kedai kena, sebulan 1-2-3 kali individu kena tangkap. Benda tu biasa, benda tu semua. Cuma benda tu tak dikecoh-kecohkan lah di media sosial. Jadi jangan disebabkan nak jimat sikit, kita kena masalah yang lebih besar. Kita bercerita lagi tentang lesen. Okey, ini adalah si beda bukan nak cerita pasal beda ni, nak cerita pasal lesen. Okey. Berapakah harga beza ada lesen dan tak ada lesen? Okey, benda ni baguslah untuk kita belajar dan kita fahamkan. Satu adalah jika kita beli baby berusia 2 bulan ke bawah dalam saiz 2 inci, harga dia boleh dapat dalam 200.5 380. Benda tu adalah harga market yang standard. Itu kalau beli yang tak ada lesen. Dan berapa pula yang ada lesen? Katalah kita beli, saya nak mudah faham macam ni lah. Beli saiz 2 inci harga RM300. Beli saiz 2 inci yang ada lesen mungkin harga dia RM350 hingga RM400. Ianya bergantung kepada seller tu lah. So perbezaan dia adalah perbezaan dia adalah RM50 hingga RM100 sahaja. Banyak ke tak banyak? Tak banyak sungguh. Sebabnya dah tamat saya. Sebabnya kalau beza RM50 RM100 tapi kita risikokan diri kita kena masuk lock up, risikokan diri kita kena masuk penjara, saya rasa ianya satu benda yang tidak berbaloi. Jadi kalau alang-alang nak mulakan hobi menjaga haiwan eksotik ni, jaga dan ikutlah undang-undang yang betul. Okey semua? Okey, kena ingat lepas kita beli sukata dekat kedai, kedai biasanya akan bagi dua, satu receipt, satu microchip. Microchip tu tolong pastikan dapat. Kalau dapat seller yang kata macam mana kata balik rumah dulu, you punya receipt nanti ataupun you punya chip nanti I post. I bagi minggu depan. Jangan keluar daripada kedai, tolong. Sebab ada kes yang memang seminggu tak dapat, sebulan tak dapat, berbulan-bulan tak dapat. Tunggu sampai dapat microchip. Okey. Kali ni kita bercerita tentang microchip pula, okey, sebab kita baca ni tadi. Microchip tu sebenarnya ini adalah satu lesen, adalah satu benda penandaan yang mana kalau perkhidmatan datang bawa alat tiang panjang tu, saya pernah datang dia bawa dua alat tu, mereka akan scan pada sukata macam ni. Scan macam ni, contoh tiang dia akan scan macam ni. Bila scan akan keluar data. Power tak power perlitan ni, akan keluar data nama, penuh, penjagaan, isi IC semua, siapa punya pemilik sukata ni. Power tak power kan? Tapi untuk microchip tu pula ianya atas timbang rasa ataupun mengikut perkhidmatan masing-masing setiap negeri. Sebab saya terbaca ada yang perkhidmatan negeri lain perangai, perkhidmatan tu negeri lain perangai yang betul. Sebab setiap negeri lain-lain ketua kepala mereka masing-masing, pengarah lain-lain. Jadi macam di Melaka, mereka faham kalau sulcata kecil seperti contoh yang baru berusia 2 bulan, lebih 3 bulan ni semua memang tak digalakkan dan tak bagus untuk dicocok chip. Sebab chip tu panjang, sungguh panjang. Kalau cocok pada kaki, contoh kat celah kaki ni semua, kebiasaannya akan bawa kepada masalah sulcata ni akan sakit. Kena jakitan dan semua, tak sempat nak besar dan dia akan mati. Jadi, tapi ada juga kes yang negeri lain yang mana minta nak tak nak kena cocok juga. So biasanya perkhidmatan kena tahu perkhidmatan tak akan cocok chip ni semua. Perkhidmatan akan kata cari panel-panel yang memang dah pernah ada lesen untuk mencocok chip kepada haiwan. Okey semua, perhatikan dan jaga betul-betul tentang microchip ni semua. Jadi penting ke tak penting lesen ni sebenarnya? Penting. Nak buat macam mana? Benda dah diwajibkan dalam law. So tolong ikut undang-undang yang telah dibuat oleh Malaysia. Janganlah cerita tentang politik, tentang lesen sebab itulah, sebab inilah Malaysia lah segala benda sama tu. Benda dah ada lesen, ikut sahaja. Jadinya kepada siapa yang baru nak bermula hobi membela sulcata, tak semestinya sulcata lah. Baka lipat ke, baka Indian Star ke, Sri Lanka ke, baka Adabua ke, baka segala baka, ikutlah undang-undang yang betul, ikutlah undang-undang yang telah ditetapkan. Bagi saya perkhidmatan buat RM5 tu bagi saya dah sangat bagus lah. Memang bukan alasan tentang mahal. Maksudnya kalau contoh kan buat harga mahal kan, harga 100 orang kata mahal tak mampu. Perkhidmatan buat RM5 setahun okey. Bahagikan kepada 365 hari, ya Allah, sen-sen saja harga lesen untuk seekor sulcata ni. Jadi jangan jadikan alasan tentang malas nak ambil lesen ni. Okey semua, jadi tolong peka tentang kepentingan ambil lesen ni sebab
kita alang-alang kita membela hobi ni, kita buatlah hobi dengan betul, dengan rasa selamat, dengan rasa bahagialah. Kalau kita tak ada lesen, saya tak rasa bahagia tu datang, sebab nak share kat mana-mana pun tak berani share secara public terdedah macam ni semua. Jadi semua kepada yang nak bermula dengan hobi membela tortoise darat yang berbaka sulcata ni semua, silakan bela. Memang best, memang seronok, mereka ni suka makan, tapi pastikan cari kedai yang menjual yang berlesen. Okey semua, saya dah kepanasan ni semua. Tekan like, tekan share, tekan komen, tekan butang subscribe, tekan butang loceng. Saya Abah Sulcata. Jumpa lagi. Assalamualaikum.